ada 19 itu siapa? Yang datang entah itu yang kat Ana jumpa tu, yang ambil minyak wangi Raudhah. Dia ada beli kat ustaz siapa entah. Ada siapa dia? Dia dia. Ada minyak tu. Ada minyak tu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Al-Mawaiz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-24. Berkata Allah taala, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah, hai orang yang beriman, sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebagai sebut yang banyak. Allah Ta'ala pesan dekat kita supaya sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat akan Allah Ta'ala, dan ucap tasbih oleh kamu akan Allah Ta'ala. Ucap tasbih, tahmid ini akan kamu itu akan Allah Ta'ala. Bila? Pada pagi-pagi dan petang. Pagi petang sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa memuji Allah, sentiasa bertasbih, sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala pesan. Bagi orang yang percaya kepada Allah Taala, janganlah tinggalkan berzikir kepada Allah. Jangan tinggalkan bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Taala pagi dan petang. Kita jangan lupa, jangan lalai lah. Kita ni kadang-kadang banyak lalai, banyak sebut makhluk dari sebut Allah, banyak sebut dunia dari akhirat. Ni yang jadi lalai tu, bertambah-tambah lalai kita dibuatnya. Kok yang besar pun makhluk, kok yang kaya pun makhluk, kok yang boleh tolong pun makhluk. Ni rosak kita sebab lupa Allah Ta'ala. Sebab banyak sangat menyebut makhluk, tidak menyebut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, banyak ingat aku, sebab semua ni aku yang bagi. Rezeki, sihat, nikmat ni semua aku yang bagi. Patut kau sentiasa ingatlah, kat aku yang memberi ni. Ni yang memberi kau tak ingat, kan? Kau banyak ingat yang aku bagi kepada makhluk-makhluk ni yang kau ingat. Tu sebab pesanan Allah Ta'ala, dia kata, hai Musa anak Imran, hai Musa yang empunya kitab, dengarkan olehmu akan perkataanku. Maka bahawasanya aku itu Allah Ta'ala yang empunya agama, yang tiada antaraku dan antaramu itu juru bahasa. Allah Ta'ala ni kata
Dia kata yang punya agama ni tak ada antara aku, antaramu jurubahasa kepada Nabi. Tak ada jurubahasa yang cakap antara Allah Ta'ala dengan Nabi. Allah Ta'ala direct terus cakap kat Nabi, bagi tahu Nabi. Khabarkan olehmu orang yang makan riba itu dengan marah daripada Tuhan. Kau ingatkan kat orang yang makan riba. Tapi kita ni tuan-tuan nak macam mana muamalah kita hari ni kan, tak terlepas daripada riba. Tapi kalau boleh hindar, ya hindarkanlah sekadar kemampuan kita lah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Kita muamalah apa pun sekarang ni ada muamalah riba ni. Tak simpan duit kat bank, nak simpan kat mana? Takkan nak simpan buah bantal kot, buah tilam kan? Dah simpan pula, ada pula bunga kan, tak ambil keserugi pula, banyak pula tu. Kok sikit boleh gagah hari kan. Jadi tuan-tuan, apa pun kita hari ni terpaksa berhadapan dengan masalah ni. Kita jangan ceritalah bank dunia tu. Kalau boleh kita dalam urusan kita, macam kita beli rumah dengan bank Islam, kita bermuamalah cara Islam kan, jual beli menurut syarak lah maksud dia. Alah ustaz, payah ustaz, bank tu pula dengan bank negara dengan bank dunia, macam mana ustaz, ada gak riba? Hak tu jangan fikir lah. Hak fikir tu penat kita tuan-tuan. Hak fikir tu letih lah kita kan. Macam mana nak dikawal? Dunia dah kawal kita punya cara muamalah. Orang kafir dah kawal kita. Jadi kemampuan kita apa? Sekadar yang di bawah ni. Ada cara bank Islam, ada cara jual beli Islam kan, pinjaman cara Islam, pinjamlah cara tu. Tapi itulah saya katakan beberapa bulan yang lepas, kadang-kadang cara tu tak kena kan? Cara tu tak kena. Akhirnya orang Islam sendiri tak berminat nak guna cara Islam tu. Tu saya kata contohlah, beli rumah kalau konvensional dengan Islam, Islamik, lain tuan-tuan. Kira punya kira lagi banyak pula yang Islamik. Itu yang kita tak lalu tu. Kita kira konvensional punya masuk riba semua interest ni lah. Katalah rumah tu harga 80,000, dia jadi 130,000 contoh kan. Tiba-tiba kita guna cara syarak ni tuan-tuan, dia jadi 150,000 pula dah. Pening ke kita? Sepatutnya kita bermuamalah beli rumah, kita jumpa bank cara Islam ni. Tuan, saya nak beli rumah. Mana? Dekat Shah Alam. Seksyen mana? Seksyen 20. Berapa harga rumah tu? Harga rumah tu 80,000. Dia pergi tengok. Rumah ni ke? Ya. Jadi tuan nak beli 80,000. Jadi saya pinjam bank lah. Tuan macam ni. Sistem dia macam ni. Kami pihak bank akan beli rumah ni. Biarlah beli kan 80,000. Dia pun bayar 80,000. Kita berurusan dengan bank. Bank jual kat kita rumah tu. Bank lah jual rumah tu kat kita pula. Maksud bank jual, kita jual beli dengan bank lah. Bank beli 80,000, dia jual, dia dah tolak kos pengurusan, semua gedebak-gedebuk ni, semua lawyer, semua urusan ni, habislah 20,000, dah 100,000. Habis apa untung dia beli tu? Dia beli, dia pun tolak kat kita. Tuan, sebiji rumah kita ambil untung sebanyak 20,000. Jadi 120,000 tuan kena bayar dalam tempoh. Bukan rumah tu 80,000 kau itu. Memang 80,000. 20,000 adalah urusan semualah. Lawyer semua ni. 20,000 ni perniagaan. Saya jual rumah ni dengan harga 120,000, selama beberapa tahun tuan kena bayar lah. Kena ikutlah bayaran tu. Tak ada interest, tak ada apa. Dia dah ambil untung kat kita. Nescaya ramailah orang akan beli cara Islam. Mestilah orang akan beli cara Islam sebab nampak lebih murah, lebih mudah. Tapi kita pun tak nak beli. Kira punya kira. Dah 170 pula ni. Itu konvensional aku tanya baru 130. Ni tak beli lah. Sebab dia nak untung lipat kali ganda juga. Apa pun nama tak kisah. Kita jual beli cara Islam. Tak ada riba, tak ada apa. Tapi susah tuan-tuan. Susah. Jadi kadang-kadang kita sampai tak nak beli cara Islam. Kalau lah sistem itu, orang kafir pun nak beli cara Islam dah.
Orang kafir pun. Sebab, yalah, rumah 80,000 kita kena bayar 120,000. Tu je tuan-tuan, tak lebih pada tu. Kan? Jadi tuan-tuan, ini sistem yang kita ada sekarang lah. Jadi riba ni perkara yang Allah Ta'ala sangat marah, dia kata. Yang bernama Rahman dan dengan berganda-ganda azab neraka. Pasal riba ini Allah Ta'ala bagi azab yang sangat-sangat. Yakni azab yang berganda-ganda. Dahsyat dia. Sebab itu kalau beli kereta, dah ada kereta, dah lah, tak payahlah beli lagi. Tapi dah kata lama Ustaz. Ingin tak nak rasa kereta baru lah dah kan. Beli cara Islam. Kalau tak nak beli cara Islam, kita beli cash terus. Cash mana nak ambil duit Ustaz? Habis tu hutang Ustaz. Berapa tahun dah? 9 tahun. Nak nanggur riba lagi 9 tahun. Tapi tak apa lah Ustaz, keperluan. Dia nak jawab juga. Kita ni kan jenis suka jawab kan. Kau tanya kat ustaz pun jawab juga. Ya, saya tak apalah, saya keperluan nak pergi mengajar. Banyaklah, ingat alasan tu terima kat Tuhan. Ingat suka-suka bagi. Kita pun kata, kami tak apalah ustaz, kami nak pergi mengajar, keperluan. Bukan ada ustaz kereta dulu ke? Adalah, tapi dah lama. Jadi nak selesa lah sikit. Ini semua Tuhan tak nak terima alasan ni. Manusia je boleh terima. Yang boleh terima tu kita lah. Ya, jemaah boleh terima. Kau tahulah apa dia buat. Tu kita pula kan. Depan Tuhan cok tak ada ampun punya. Kan? Tak ada alasan. Aku guna ni untuk selesa. Tak ada. Jangan kira selesa kau je sampai kau tak takut Tuhan. Hai anak Adam, apabila engkau dapat akan keras hatimu dan sakit pada badanmu. Tapi lah hati keras, hati sakit mana terasa tuan-tuan? Tak terasa. Badan sakit ya terasa. Telinga sakit terasa, gigi sakit terasa lah. Saya tu bila sakit, terasa sakit tu yang cepat-cepat pergi jumpa doktor. Sama pun sakit, cepatlah pergi jumpa rawat, jumpa doktor. Hati tak pernah rasa sakit. Macam mana nak rawat? Apa nak dirawat? Tak rasa sakit. Telinga sakit, pergi jumpa doktor telinga. Cepat pergi kan. Dah tak tahan, pergilah. Doktor pun rawat, bagi ubat, balik clear, lega. Kan? Sakit jantung, ada doktor dia, pergi cepat. Hati sakit, siapa ada terasa? Mana ada rasa sakit hati? Kau bercakap, aku sakit, dia telinga dengar ustaz tu cakap. Telinga sakit, bukan hati. Pada hati sakit, bukan telinga. Tapi dia tak pernah kata hati tu sakit. Sakit dia mata aku mandang ni. Semua mata, telinga sakit. Padahal hati yang sakit tu. Itu sebab kita tak rawat. Nama pun tak sakit, tak rawat lah. Tahu-tahu dah nazak je. Bukan tekak kerah lagi dah. Memang nak gol terus. Hati kita ni. Kok dia bedah lah kan. La ilaha illallah, serabut nak mampu. Dengki situ, dendam situ. Semua di situ. Ujuk kat situ, riak kat situ, sombong kat situ. Kok dia bedah lah kan. Banyak tu. Tapi tak pernah rawat. Rawat tapi tak pernah, tak betul rawatan dia. Kan? Benda nak rawat ada dah. Ubat nak merawat dah ada. Tapi cara merawat tak betul. Hati kita ni adalah Tuhan dah bagi. Kalau hati sakit ni penawar dia, ini cara guna dia, hak ni hari-hari, hak ni buat pagi petang, semua dah ada. Tapi tak pernah guna. Tuhan kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Aku turunkan Quran ni untuk penyembuh, ubat kan. Tapi ubat tu kena makan hari-hari. Kena makan selalulah. Baru elok. Kalau setahun sekali, lambat lah. Bila? Tadarus je. Tak boleh tu. Macam doktor bagi ubat. Pagi, petang, malam. Pagi, tengah hari, malam. Makan. Kan? Sebab itu tuan-tuan tak mau pulih. Tak, hati sakit, rawat dah rawat, tapi tak betul rawat, tak mau dia pulih. Tu saya kata,
kita kena baca betul-betul macam mana nak rawat dia. Kan? Macam orang perempuan lah kan, nak basuh baju, dia beli bris, dengar iklan tu, dalam tu satu jenama namanya Daya. Pakai Daya ni wangi, bersih, berbunga-bunga baju. Jadi orang perempuan pun tengok, oh bagus Daya ni, nak belilah pakai Daya kan. Dia pun belilah Daya tu, jenama Daya kan. Tapi dia tak pernah baca belakang plastik tu ada tulis Daya ni untuk 8 kg punya mesin basuh, satu penutup. Contoh ada 12 kg, 2 penutup. Dia ada tulis. Kalau tangan rendam, satu penutup, air banyak mana, semua dia dah bagi tahu dah. Barulah berkesan kan. Tapi agak-agak orang rumah kita pernah baca tak menentang tu? Pernah? Agak-agak. Saya tanya ibu-ibu, mampu tak akan baca ni? Sebab dia tahu iklan TV tu, Daya tu bagus, wangi kan. Dia pun beli. Beli tak nak yang koman yang besar tu. Laki tanya, besar yang beli? Beli besar lah bang, jimat sikit. Kalau beli yang kecil ni kejap dah habis. Beli besar kan, tong besar beli bang. Buat beli, baca tidak? Bila basuh baju, mesin baju kat rumah tu 12 kg punya, bukan 8. Jadi 12 kg dia mesti 2 penutup. Daya tu dah. Tapi dia tak bubuh 2 penutup, dia bubuh 1 juga. Sebab baju tu sikit. Dia bubuh satu tu. Airnya banyak. Sebab dia dah kata dah 2 penutup untuk 12 kg tu. Tapi hari tu dia basuh kain sikit, tak banyak lah. Dia bubuh 1 penutup. Dia kira kain dia. Dia bukan kira mesin tu, dia kira kain dia. Bubuhlah sikit. Basuh punya basuh, angkat tak bersih. Tak elok lah Daya ni, kata dia. Masa? Tak bersih, kata dia. Tapi dalam TV kata okey. Kau yang tengok, kata lelaki, mana aku tahu. Tapi dalam TV tu bohong semua dia ni. Bukan bohong, kita tak baca panduan tu. SOP dia tu. Macam tuan-tuan je lah SOP kan. Orang suruh tutup senia, kita tutup senia. Tak boleh lah. Tu yang dia datang nak saman tu. Pandai pun abang. SOP. Sekarang ni SOP ni bohongnya nanya. Ini pasal 1000 tu, kau tak mampus tak pakai. Ustaz sembahyang lah, ini bukan pasal COVID punya pakai ni. Ada mana lah. Pasal COVID tu 20% je, pasal 1000 tu je yang lebih. Tu yang ambil balik tu. Mana bang? Balik je, ambil 1000 tinggal kata dia. Ada tuan-tuan. Pasal kalau SOP dah lama dah, bukan COVID. Tuhan dah bagi SOP dah. Datang masjid ni, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Datang berhias cantik-cantik, elok-elok. Tuhan dah bagi. Nabi pun dah bagi SOP dah. Berwuduk dengan sempurna di rumah, jalan ke masjid dengan tawaduk. Dia dah bagi dah. Ingat baru ni dia bagi. Datanglah awal ke masjid, kita datang nak penghujung baru sampai. Pasal SOP yang Tuhan bagi tu tak ada denda. SOP manusia ni 1000. Ikutlah. Cuba buat SOP tengok. Lepas ni buat SOP masjid surau ni, buat SOP kan. Siapa tak letak kasut atas rak, RM10. Buat cara Arab tu kan. Kau tak letak atas rak, aku sodok kasut ni, aku bolang guni. Taklah kau kan. Kita pun balik tu. Arab ni kuat mencuri betul lah. Bila Arab tu mencuri? Kaki kau dah lah kecil kaki Arab tu. Tak ada ni ambil kasut kau tu dah. Dituduhnya pula, Arab ni memang kuat mencuri. 3 kali dah aku. Kau letak kat mana? Aku letak bawah ni lah. Kawan tu, dia sodoknya dengan tu kan. Zerak masuk dalam plastik. Ini semua tak dengar cakap ni. Orang suruh letak atas rak, penat aku buat rak kat situ. Ada nombor lagi. Kau pergi letak bawah juga. Kau siap kau. Dia tolaknya masuk dalam plastik. Kau cari berguni kasut tu. Berguni tuan-tuan. Surau kita tak buat. Ada rak kasut. Haram tak atas rak pun. Semua tak bawah.
Tak ada. SOP ada tapi tak ikut. Cuba tulis kat situ. Siapa tak letak kasut tarak, RM10. Dengan AJK kena. Apa guna kita buat rak? Rak aku tengok kat luar tu kan punya mahal rak tu. Tanggap rak tu, kau takat 1,000 kasut tak jatuh ni. Tu rak. Aku cakap buat undang-undang. Mana JK? Nazir, fungsi. Buat undang-undang sikit. Denda. Siapa tak kasut tarak, biarlah bersusun. Kadang-kadang kan sampai sepak kasut orang. RM10 lah. Ingat buat rak tu murah ke tu? Cuma siapa yang buat tu? Siapa buat? Mana Abang Din? Pergi tanya dia. Apa? Letaklah tarak. Sekarang kita keluar, pijak kasut orang, sepak kasut orang. Lepas tu buat dosa. Dia orang ni buta kan sepak-sepak kasut. Dah kau sepak-sepak kat bawah ni. Ada rak, letak atas rak tu. Bukan surau ni lah tempat lain, tapi sama lah. Aku tengok lama dah, dia orang ni rak dibuat, kasut letak bawah. Tak faham ke apa kan. Takkan tak erti kot. Tapi parking motor dah bagus dah aku tengok. Dan elok. Parking motor dah buat elok-elok. Kita tak buat lain, sepah-sepah. Lainlah kata ustaz tu. Ustaz dia lainlah makam dia. Kau tak bagi cakap, aku balik. Kita ada SOP, ikutlah. Janganlah. Lepas ni, besok bulan depan saya datang tengok kasut susun atas tu. Tak ada, Tuan Nazir bagi tahu. Denda RM10. Tak usah cakap, tak ikut ambil kasut itu bola plastik. Biar dia mengelupur cari. Hantarlah kau. Buat cara Arab tu buat bodoh. Sodok. Satu plastik dibawa kan. Buat bodoh. Kita meragau cari kasut kaki ayam balik. Aduh. Duk maki tak habis-habis. Bangang Arab ni kata dia. Kasut pun nak curi. Nama dia sembahyang. Kau yang bodoh sepah-sepah kasut suruh-suruh. Pak Arab tu yang disalahnya. Kawan tu siap plastik lagi. Plastik ada, rak kasut ada. Bubuh dalam plastik, kita dah terbiasa. Sini boleh ni, sini ni boleh ni. Tak boleh. Dia tarak. Boleh, tak apa. Jangan atas dia tak tarak. Tak apa, bawah boleh. Tak apalah. Kau tahulah nanti dia seret yang punya kasut. Kena jaga baik-baik. Okey. Jadi dia kata hati kita ni keras tuan-tuan. Hati kita keras lah, tak mau lembut lah. Tak dirawat, tak dijaga. Dengan sifat bangga dirinya ada, dengan sombongnya ada, dengan riaknya ada, semua ada. Allahu Akbar. Penyakit yang paling kuat kita ni penyakit bangga diri. Iyalah, dulu pakai bangga lah. Dulu duk mas tinggan bang, sekarang mah banglo. Takkan tak bangga. Jalan pun mengepak lah. Yang Nabi suruh, yang Tuhan suruh bersyukur. Bukan suruh bangga. Dulu duk mas tinggan lah mah banglo, syukur. Dulu kita kancil lah welfare, syukur. Kan? Anak-anak semua berjaya, bersyukur. Kalau kita bangga tu yang hina orang tu. Dia suruh syukur, bukan suruh bangga. Anak berjaya kan. Berapa anak? 5. Gantung gambar kat ruang tamu kan. Anak pertama doktor, kedua lawyer, 3 engineer, 4 arkitek, kelima tak ada. Anak 5 gantung 4 je, 1 lagi tak gantung. Kawan pun datang. Tengok. Ni siapa ni? Anak saya selong. Siapa ni? Ini doktor ni, kata dia. Hebat anak haji lah. Anak saya alhamdulillah lah. Saya kecil-kecil masa ni orang belajar saya straight. Saya memang garang enggak ada anak belajar-belajar ni. Dah mula tu sembang tu. Saya tak bagi can langsung. Ni teruk dulu ni. Bila teruknya? Lawyer ni doktor. Tu yang kedua tu lawyer. Ada firm sendiri.
kembar. Hebat anak haji. Yalah kata dia kan. Saya memang kata saya strict anak-anak saya. Kalau tak boleh, tak jadi dia. Pasal tu dia orang ni tengok anak-anak dia orang tak jaga sungguh tu, anak dia tak jadi tu. Dia mula. Tu. Tu yang ketiga lah, itu dia kata tu arkitek tu. Tu yang keempat lah. Yang keempat tu ni dia kata lecturer apa semua. Hebat anak haji ni. Anak haji apa? 5. Lagi seorang. Empat tu dia bangga dah. Seorang tu tak jadi, tak bangga tak? Takkan nak gantung pakai baju uniform kerja yang tak seberapa tu? Kerja operator kilang, takkan nak gantung situ? Pakai baju operator kilang tu, gantung tu. Ni yang kelima. Alhamdulillah lah kerja kilang, rezeki halal, alhamdulillah lah. Syukurlah semua kerja, alhamdulillah. Tuan tak bangga lah sebab 4 berjaya, seorang tidak. Tu yang hina anak tu. Tu yang dilarang berbangga tu. Dia suruh bersyukur, bukan suruh bangga. Kita ini banyak berbangga, bersyukurnya tak ada kan. Akhirnya anak sendiri pun kita condemn dia. Anak sendiri pun kita pelekeh. Darah daging kita, kita pelekeh dia. Tak ada apa kan? 4 gantung, 1 rugi tak. Gantunglah 5 tu. Apa masalahnya? Orang tanya ni yang kelima kan. Apa kerja? Dia kilang. Alhamdulillah lah. Bolehlah rezeki dia dapat tahu tu. Alhamdulillah, syukurlah tu. Yang penting halal. Selesai. Yang penting sembahyang tak tinggal, surau tak tinggal, masjid mengaji, alhamdulillah. Tak adalah hina anak tu. Jadi kalau kita tengok hati kita ni banyak penyakit sombong, banyak. Cuma kita dia tak sedar. Sombong dengan Tuhan. Tuhan perintah tak nak buat, Tuhan larang buat. Sombong dengan Nabi, Nabi tunjuk tak nak ikut. Cuma kita dia tak perasan. Kadang-kadang tak perasan tuan. Sombong dengan Nabi. Nabi tunjuk tak nak ikut, Nabi ajar tak nak. Nabi bagi tahu tak nak dengar. Jawab sana, jawab sini. Jadi tuan-tuan, hati kalau ada sakit susah. Bila keras hatimu, sakit pada badanmu dan kurang pada rezekimu dan kurang hartamu, maka ketahui olehmu akan demikian dengan sebab bahawasanya engkau berkata-kata dengan barang yang tidak memberi faedah bagimu pada akhirat. Sebab kehidupan kita ini tak ada memberi faedah bagimu pada akhirat, dia kata. Semua yang kita buat ni tak ada pun untuk akhirat, semua untuk duniawi semata-mata. Apa pun yang kita buat tak ingat akhirat, semua ingat dunia je. Seronok di dunia sementara ini, tak ingat akhirat, tak ingat kita ni akan mati, tuan-tuan. Tak ingat kita ni lama-lama akan meninggal dunia ni, meninggalkan dunia. Yang seronok-seronok kita cari, kita himpun banyak-banyak, akhirnya kita tinggalkan dia. Kita jagalah kan, memanglah semua kita jaga, tuan. Nak bagi sehat ni nak apa? Seronok, biar panjang umur. Bukan buat ibadat pun. Sehat bukan nak buat ibadat pun. Makan jaga tapi bukan nak buat ibadat pun. Bila badan sehat tak nak buat ibadat pun. Kita leka seronok duniawi kan. Makan jaga kan, kesihatan jagalah. Hari jogging tuan-tuan, hari-hari padang tengoklah berapa kali pusing. 7 kali pusing tak berhenti. Bersikal lagi kayuh, kata Kak Syah Alam, habis semua pergi. Sampai Seremban pergi naik bersikal. Hebat dia ni. Lepas tu badminton lagi. Dia tu sihat, dia tu tengoklah hari-hari berlari kat padang tu, 7 kali pusing tak berhenti-henti je. Tu bersikal lagi sampai ke Seremban, patah balik sampai ke Pilah, kadang-kadang pergi kayu bersikal. Jauh, sihat. Badminton lagi. Selang 2 hari cakap meninggal. Siapa? Alah, yang kayu bersikal selalu sampai Kuala Pilah tu. Meninggal? Betul? Accident? Tak tahulah, dia duduk-duduk tengok TV meninggal. Sehat pun boleh meninggal duduk-duduk. Jantung lah tu kot. Dia tak boleh check up apa? Tak tahu lah, sehat nak buat medical check up apa.
Tuan-tuan ingat, jangan sombong. Walaupun kita dah jogging, lari pagi, tengah malam lari semua kan, jangan sombong, jangan sombong. Bukan pasal itu tuan-tuan. Kehidupan ni pasal berkat tuan-tuan. Jangan, bukan pasal kita rasa hebat, jogging hari-hari, badminton hari-hari, dan tiba-tiba meninggal. Tuan, kalau nak ikut melompat ni tuan-tuan, Allah, Arnab hari-hari melompat. Mana ada Arnab tak melompat? Satu hari mana dia tak melompat? Hari-hari dia melompat, berapa umur dia? Tuh, kuda tu. Mana ada kuda tak lari? Hari-hari lari kuda. Berapa umur dia? Apa tahun umur dia? Baruk tu hari-hari sengayut. Berapa hari umur? Tuan-tuan tengok kura-kura kan. Kura-kura ni haram tak ada lari mana pun. Lari tidak, melompat tidak, mengayut tidak. Umur 100 tahun lebih. Kura-kura lari tak, apa tak. Bukanlah pasal lari, pasal tu umur panjang, tak ada. Kura-kura tak lari. Yang dia buat, kepala keluar masuk, keluar masuk. 100 tahun. Beruk hari-hari sengayut. Tak ada apa juga, meninggal juga kawan tu. Kita ni tak ada apalah. Tuan-tuan, sebab itu makan, semua tak boleh makan. Apa pasal tak boleh makan? Ni malam jangan makan nasi bang, tak elok. Maksud? Jangan. Kalau boleh malam jangan makan nasi, makan lauk je. Dah macam kucing pula dah makan lauk je. Makanlah nasi tu pula. Jangan, gemuk. Makan nasi ni tak boleh, gemuk. Gajah haram tak makan nasi sulai pun, elok je gemuk dia. Bukan pasal nasi jadi gemuk, bohong. Buat ni kalau membohong cukup kuat. Makan nasi tak bagi. Kau makan pun sikit je, jangan banyak. Apa? Ini tak boleh makan nasi. Kalau nak makan nasi tu beras mati yang India. Apa? Mak. Tu. Beras mati lah. Apa sah? Faizah. Tak ada mana, tak ada pasal faktor nasi. Kita makan, Nabi ajar apa? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkati rezeki ni. Supaya jangan jadi penyakit aku makan. Supaya aku makan nasihat. Supaya aku ni dapat buat ibadat dengan makan ni. Malam ambil bau ya Ustaz. Ambil bau ya? Ni lagi teruk. Ambil bau ya kita. Piramli aja. Semua tak boleh makan, bayangkan tuan-tuan. Ini telur. Ni kau nak makan yang putih je, yang kuning jangan. Ni kolesterol tinggi ni. Mulut capui. Tu rezeki Tuhan bagi. Tuhan kata makan. Kulu washrabu, tapi jangan syarat, jangan melampau. Makan, doa ingat aku. Ya Allah, berkatilah rezeki. Makan ni, pasal makannya jadi sakit. Aku tak nak. Kau bagi aku sihat makan ni. Ini makan melantak sampai tak sedar diri. Lepas tu dah salahkan telur tu. Kita semua tak bagi. Ni. Gaut. Tak ada mananya. Ini ikan milih jangan makan je. Gaut macam ni. Saya makan ikan milih elok je kan. Ustaz lain tak ada gaut. Lain pula. Jangan mulut capui tu. Tapi kalau dah sakit macam ni, gaut pun ada, kaut pun ada. Yang tu kena ingat. Kau jangan pula ikut cakap aku lah kan. Balik ustaz kata ni mengarut ni. Abang ada gaut bang ni, kami milih jangan makan. Tak ada mana, kau jangan celupa sangat. Aku nak makan. Sakit tanggung sendiri. Ini pasal dah sakit. Dah isyak. Azan dulu. Nak berhenti ni. Azan je.
Jadi tuan-tuan, kita kena jagalah. Bukan pasal semua itu sebenarnya kita mesti mencari keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat sesuatu mesti mencari keberkatan. Makan, minum, apa saja yang kita buat, barulah dia tak jadi penyakit, tuan-tuan. Tapi kalau makan ikut nafsu, memang dia jadi penyakit. Apa pun makan, buat apa pun mencari keberkatan. Rezeki, biar berkat. Kalau semata-mata ikut hawa nafsu mencari rezeki, sampai lupa semayang, lupa mengaji, tak ada apa. Sebab itu dia kata tidak memberi faedah bagimu pada akhirat nanti. Cari rezeki tak berkat, nak bersedekah jadi kedekut, bakhil. Makan tak berkat, jadi penyakit. Semua kita buat jadi tak bagus, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, isyak dah masuk, kita tak boleh lama-lama. Sebab SOP memang macam tu. Baru ni pun saya pergi ambil tauliah. Kat tauliah pun dia orang dah bagi tahu, kan, tolonglah ikut SOP, kuliah ke apa ke ikut SOP lah, tuan-tuan. Jagalah penjarakan dan sebagainya, kan. Kuliah pun ustaz-ustaz pun kena diberitahu juga tempoh kuliah dan sebagainya. Jangan terlalu lama lah, sampai sejam kita biarkan ustaz tu. Kita pun malu nak beritahu ustaz tu sebenarnya, kan. Kita pun segan juga nak beritahu ustaz. Time ustaz segan, kan. Jadi ustaz tu pun tak faham SOP. Padahal Jai dah beritahu. Saya mengambil tauliah baru ni pun dia pesan, kuliah hanya dibenarkan isyak, azan, dah berhenti. Dia tak boleh lebih pada tu. Jadi tuan-tuan jagalah ikut peraturan supaya tak mudarat kat kita. Mudaratnya apa? Takut dia tutup surau, dia tutup masjid, elok-elok dapat berjemaah, dan so tak payah. Tinggal 3 orang beli semula. Mula kita bersilat lagi semula. Cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi. Macam biasalah, kalau kedai kat luar tu ada, malamnya ada buat ikan masin. Ikan masin sepat, ada imam buat, dia suruh saya bawa telur asin, ikan masin, semua masin semua. Dah mula, darah tinggi ustaz. Mula lah kan tu. Aku dengar, aku siap lah. Macam-macam ada kat luar tu, tuan-tuan nak apa, nak tasbih digital. Ni siapa nak lah. Mahal ni tuan-tuan ni. Terus daripada pegang telefon, pegang tasbih. Tuan-tuan hari-hari duk pegang telefonnya. Tadi dah suruh dah bertasbih pagi, petang, siang, malam. Tasbih ni tasbih digital, tuan-tuan. Adalah satu hamba Allah ni tunjuk kat saya. Saya ingat ulu kerambit.
Dah elok dah saya kata. Tambah mata ni. Buat tasbih di situ. Yang pandai buat Cina ya. Orang Islam haram tak boleh buat. Yang berzikir orang Islam, yang buat orang Cina. Cina Islam. Tapi Cina lah. Pasal tu saya kata abang pun satu bab pun. Memang Cina tapi dia Islam nah. Tapi tu saya kata Cina juga yang pandai. Orang Melayu duk pegang tasbih kulu kili tak pandai buat. Tapi ni bagus ni. Dua dalam satu. Dia boleh urut. Pening-pening berzikir. Pergi tengok kat luar lah, pergi tengok macam-macam kat luar tu. Tuan-tuan nak ikan masin ke, nak apa ke, nak minyak ke apa semua ada. Ubat sarap ke semua ada kat luar tu. Tuan-tuan pergi tengok. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Khasiran zakiran syaitan. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.